Babus sufrah wal kudrah fi ghairi ayyamil haid. Bab ke-25, kekuningan dan kekeruhan bukan pada hari-hari haid. Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Ummi Atiyah radhiyallahu anha, katanya, kami tidak mengira kekeruhan dan kekuningan itu sebagai sesuatu. Yani kami tidak mengira cecair berwarna kekeruhan dan kekuningan itu sebagai sesuatu, yani daripada haid. Bab irqil istihadah. Bab urat istihadah. Ini urat yang menyebabkan terkeluarnya darah istihadah. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Aisyah, isteri Nabi SAW, bahawa sesungguhnya Ummu Habibah radhiyallahu anha binti Jahsh beristihadah selama 7 tahun. Dia bertanya Rasulullah SAW tentangnya. Maka baginda SAW menyuruhnya mandi. Kata baginda, darah ini adalah urat, yakni berpunca daripada gangguan pada urat. Kerana itulah beliau, yakni Ummu Habibah, mandi untuk setiap kali bersolat. Babul mar'ah tahidu ba'dal ifadah. Bab ke-27, wanita yang berhaid selepas ifadah, ini tawaf ifadah. Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Aisyah, isteri Nabi SAW, bahawa beliau menceritakan kepada Rasulullah, katanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya Safiyah binti Huyai telah kedatangan haid. Rasulullah SAW bersabda, mungkin dia akan menahan kita, yakni di sini, bukankah dia telah bertawaf bersama kamu, yakni bertawaf ifadah bersama kamu? Mereka menjawab, bahkan dia telah bertawaf. Nabi SAW pun bersabda, kalau begitu boleh berangkatlah engkau. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ibni Abbas, katanya, dibenarkan kepada perempuan berhaid untuk berangkat, yang berangkat pulang apabila dia telah berhaid. Ibnu Umar di peringkat permulaannya berpendapat perempuan seperti itu tidak boleh berangkat. Kemudian aku, yakni Tawus, perawi daripada Ibnu Abbas itu, mendengar beliau berkata, perempuan itu boleh berangkat kerana Rasulullah SAW telah memberi kebenaran kepada mereka. Itulah 2-3 bab yang kita baca saat ini. Balik semula. Bab kekuningan dan kekuruhan bukan pada hari-hari haid. Sebelum ni kita sudah jumpa ada bab yang menyebutkan warna kuning ke warna apa-apa ke, kalau keluar pada hari-hari haid, yang ni hak biasa lah, mengikut kebiasaan seseorang perempuan tu, masa-masa mana haid dia tu, kalau pada hari-hari haid tu, hak tu dikira haid juga, mengikut Imam Bukhari nya dan mengikut jumhur ulama. Hak ni kalau bukan pada hari-hari haid, cecair kuning juga ataupun lain-lain warna keluar, tapi bukan pada hari-hari haid yang biasa. Katakanlah di awal bulan skalanya, dia ni mari kotor, bukan di awal bulan begitu, pada ketika lain, pada ketika bukan mari haid skalanya tu, maka adakah dikira sebagai haid hak tu atau tidak? Jawabnya Imam Bukhari nak cerita di sini tidak. Itu tidak dikira sebagai haid. Apa yang dia sebut gini? Sebab ada juga yang mengatakan haid.
Ada juga yang mengatakan itu darah haid. Sebab mereka kira berdasarkan warna tu. Warna tu. Kalau seseorang perempuan tu dia kenal warna darah haid dia, skalanya keluar kuning. Bukanlah kuning tu kuning leher kata, darahnya merah juga, tapi kekuningan. Sebab itu terjemah kekuningan, alah kuning, merah alah kuning, ataupun kekeruhan, ataupun lain-lain warna. Warna apa, tanah kalau misalnya kita kata merah tanah dan sebagainya. Kalau seseorang tu boleh kenal darah haid dia tu dengan warna, mengikut sesetengah ulama, dia kata skalanya tiap hari kotor darah dia lah kuning warna. Pada ketika lain itu dikira sebagai darah haid juga, kalau dia sudah biasa. Tetapi Imam Bukhari tak serima tu. Tak serima tu. Dia kira, sebab dulu kita sudah bincang dah kan, banyak dah masalah tamyiz ke adat ke yang diambil kira. Mengikut Imam Bukhari-nya, yang dikiranya ialah adat seseorang perempuan itu. Maksud adat tu kebiasaan dia. Kebiasaan tu adalah misalnya kita kata skala-skala awal bulan atau tengah bulan atau akhir bulan, ikutlah skala ni. Kalau pada masa tu tak kira warna apa pun, senang, tak kira warna apa pun dikira darah haid. Kalau di luar daripada waktu hak biasa dia mari kotor tu, itu bukan darah haid. Dia berdasarkan kebiasaan ataupun adat seseorang perempuan itu. Di sini ada nota 292, cuba kita tengok di situ. Oleh kerana hadis Ummi Atiyah radhiyallahu anhu di bawah bab ini nampak bercanggah dengan hadis Aisyah yang lalu, lihat bab 19. Nampak bercanggah di situ dengan hak tu. Hak ni nampak bercanggah dengan hak tu. Maka Imam Bukhari cuba mengkompromikan kedua-duanya dengan mengatakan hadis Aisyah membicarakan tentang cecair kuning dalam tempoh haid, yakni pada hari-hari haid. Kerana itu ia tetap dianggap sebagai darah haid. Berbeza dengan hadis Ummi Atiyah radhiyallahu anha ini, kerana ia adalah mengenai cecair berwarna kekeruhan atau kekuningan yang keluar bukan pada masa haid. Itu beza. Hak tu pada masa haid, hak skala. Hak ni tidak pada masa haid. Jadi tidak ada percanggahan. Sekali tengok nampak ada percanggahan. Hak ni lagu mana, hak tu lagu mana, nampak percanggahan. Sebenarnya tidak ada percanggahan. Sebab itulah sahabiyat tidak menganggapnya sebagai darah haid. Jika diperhatikan hadis Ummi Atiyah, tidak tersebut pun di dalamnya qaid yang disebut Bukhari di dalam tajuk bab, iaitu bukan pada hari-hari haid. Kalau kita perhatikan dalam hadis Ummi Atiyah ni tak ada, kami tidak mengira kekeruhan dan kekuningan itu sebagai sesuatu. Jadi bukan pada hari-hari haid tu, fi ghairi ayyamil haid. Duduk mana Imam Bukhari ambil tu? Dia ambil daripada mana? Sebab adanya dalam hadis tu warna kekeruhan dan kekuningan itu saja dah. Tak ada bukan pada hari-hari haid. Dia ambil mana? Dalam tajuk. Sebab Imam Bukhari penting benar benda-benda gini. Kira-kiranya kalau dia faham daripada hadis tentang warna kuning dan warna keruh tu bukan sebagai haid, daripada hadis dia faham tu, sepatutnya bukan pada hari-hari haid tu pun dalam hadis jugalah kena adanya. Tapi di sini kita tengok tak ada. Dia ambil mana, macam mana dia waktu dia waktu keluar tu. Tak apalah. Dari manakah agaknya beliau mengambil qaid, itu orang panggil qaid, mana darah yang warna begini-begini pada hari-hari bukan haid. Bukan darah yang berwarna begini-begini pada masa haid. Hak skala tu pada masa bukan haid, hak skala.
Itu qaid orang panggil. Kenapa beliau menganggapnya sebagai sesuatu yang perlu? Apa yang dia bubuh dalam tajuk tu? Qaid tu perlu sangat tu. Dia faham mana? Jawabnya ialah dengan mengemukakan qaid itu sebenarnya Imam Bukhari mahu mengisyaratkan kepada riwayat Ummi Atiyah yang lain, umpamanya yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Baihaqi, Hakim dan Daraqutni di dalam kitab mereka masing-masing dengan lafaz seperti berikut. Imam Bukhari dia nak isyarat itulah, iaitu kunna la na'uddu al-qudrata was-sufra ba'da tuhri syai'an. Ba'da tuhri syai'an, maksudnya kami, yakni para sahabiat, tidak mengira cecair berwarna kekeruhan dan kekuningan sebab selepas suci daripada haid sebagai haid sama sekali. Kami tak kira dalam itu. Selepas suci daripada haid. Selepas suci daripada haid itu maksudnya bukan pada hari-hari haid. Dia ambil situ. Hak ada dalam tajuk tu tak ada dalam hadis ni. Hak dia mari ni. Ada duduk mana? Duduk lain. Dia isyarat situ. Itu cara Imam Bukhari tu. Itu di antara keistimewaan dia. Dia isyarat situ. Yang dia ambil qaid ni bukan pada hari-hari haid tu di mana? Daripada hadis tu. Barulah tidak bercanggah dengan hadis Aisyah. Riwayat ini jelas mengandungi mafhum qaid yang dimasukkan oleh Bukhari ke dalam tajuk di atas. Tetapi disebabkan ia tidak menepati syarat untuk Sahih Bukhari, maka beliau tidak mengemukakannya di dalam kitab sahihnya ini. Jadi qaid itu apa perlunya? Supaya tidak ada percanggahan di antara hadis Aisyah dengan hadis Ummi Atiyah. Hadis Aisyah tu hak mana maksudnya? Kita tengok. Dia benih di sini tulis lihat bab 19. Bab 19. Tengok situ. Hadis Aisyahnya hadis ataupun asar Aisyah. Hak ni dikemukakan oleh Imam Malik dalam Muwatta' dia. Iaitu orang-orang perempuan menghantar satu bekas kecil mengandungi kapas kepada Aisyah. Pada kapas itu terdapat warna kuning. Tujuan mereka ialah bertanya beliau tentang haid. Aisyah menjawab, janganlah kamu terburu-buru sehinggalah kamu nampak cecair putih. Maksud beliau ialah sehingga kamu sampai kepada tempoh suci daripada haid. Itulah maksud hadis Aisyah tu. Hadis Aisyah ataupun asar Aisyah. Lebih tepatnya asar Aisyah. Di sini Aisyah kata tak usah duduk bergaduh lah. Kalau tengok warna apa-apa pun jangan anggap haid tu sudah habis dah. Selagi ada warna cecair yang keluar tu, maka ia masih haid lagi. Ni asar Aisyah ini Imam Bukhari bubuh dalam tajuk dia juga. Dalam tajuk juga. Dan tidak ada sanad. Dia sebut tu secara taklid. Padahal tidak semestinya dia sebut dalam tajuk dia ni tidak kuat. Asar Aisyah ni ada dalam Muwatta' Imam Malik. Muwatta' Imam Malik tu tinggi kedudukannya. Tinggi kedudukannya. Dia setara dengan Bukhari dan Muslim. Setara dengan Bukhari dan Muslim, Muwatta' Imam Malik. Imam Bukhari isyarat hak ni orang tanya Aisyah ni pada ketika mereka dalam keadaan berhaid, mari kotor. Adapun hadis Ummi Atiyah pada ketika suci daripada mari kotor, yakni pada ketika bukan mari kotor lah, bukan pada hari-hari haid. Itu ada beza. Ada beza.
Zahirnya nampak begitulah, percanggahan ada, tetapi sebenarnya tidak ada percanggahan. Imam Bukhari dengan qaid dia ni, dia nak ayat hak ni pada hari-hari bukan haid dikira bukan haid. Kalau pada hari-hari haid, kuning ke warna ke apa, dikira sebagai haid. Hari-hari haid tu maksudnya yang biasa seseorang perempuan itu alami untuk diri dia. Skalanya bila? Kalau pada masa tu. Kalau 6 hari lah, dalam masa 6 hari yang maklum di sisi dia tu, itu dikira sebagai haid. Ikutlah warna apa pun. Kalau selagi tidak keluar hak putih, ataupun baru ni kita sudah bicara dah, hak maksud keluar hak putih itu tidak mesti keluar cecair putih, maksudnya kering, tak keluar apa-apa dah. Selagi tidak gitu, dikira haid pada ketika haid. Ni pada ketika bukan haid. Biar jelas waktu. Sebab apa Imam Bukhari sungguh ni buat gini? Sebab seperti kita kata tadi lah, ada juga orang yang mengatakan sufrah dan kudrah ni kalau bukan pada hari-hari haid pun dikira haid juga. Warna kuning ataupun coklat ke ataupun lain-lain warna ni dikira sebagai haid juga. Jika dengan syarat lah, jika dia telah biasa, dia sudah tahu dah warna haid dia sekala tu warna lagu mana, serupa dengan hak tu. Kalau serupa dengan hak tu, walaupun bukan pada masa haid hak biasa pun dikira haid juga. Ada orang yang berpendapat begitu, tapi Imam Bukhari tak setuju. Itu sebab dia buat tajuk ni. Dia nak ceritanya hak pendapat dia, dia kata hak di luar masa haid tu bukan haid. Hak pada masa haid tu haid, dia ada rujukan berlaku. Kalau hak tu rujukannya ialah hadis ataupun asar Aisyah tadi, hak ni rujukannya ialah asar Ummi Atiyah. Hak tu dia nak cerita. Orang yang kata gini-gini tu, tanya dia lah, tanya dia, ataupun mengikut pendapat dia saja. Sahabat-sahabat ni kira-kiranya dia nak pakai gitu, dia maklum dah lah tu, dia tahu dah tu, memang dikira begitu. Takkanlah dia masalah hukum ni dia nak mana-mana gitu. Dan ini sahabat ni semua oleh kerana berkenaan dengan haid ni kan penting, perempuan lah perawi dia tu. Sebab itulah Aisyah pun rujukannya perempuan juga. Adik Aisyah tadi, Ummi Atiyah ni pun perempuan juga. Tu lebih kuatnya sebab mereka lebih tahu. Ini masalah yang berkaitan dengan mereka. Sebab itulah Imam Bukhari buat mari Ummi Atiyah. Baiklah, Muhammad meriwayatkan daripada Ummi Atiyah. Kalau dalam kitab-kitab hadis ni peringkat ni kan, peringkat tabi'in, macam di sini disebut Muhammad saja. Maksudnya ialah Muhammad ibnu Sirin. Kalau sebut Abdullah saja dalam kitab-kitab hadis, Abdullah saja, sahabat di kalangan sahabat, maksudnya Abdullah bin Mas'ud. Kalau hak lain, kecuali kena ada bukti lah. Umumnya, pada umumnya begitu, kaedah umum lah. Kaedah umumnya, kalau kata Abdullah di kalangan sahabat, maksudnya Abdullah bin Mas'ud, walaupun tak ada bin. Biasanya kalau tak ada bin tu dia lah maksudnya. Kalau orang lain ada bin. Dan Muhammad maksudnya ialah Ibnu Sirin. Ibnu Sirin ini seorang yang hebat, seorang yang hebat, imam dalam bab takbir mimpi, Ibnu Sirin. Dan dia menganggap, mengikut mazhab dia nya, pahaman dia nya, tak boleh meriwayatkan hadis berdasarkan makna, tak boleh. Dia nak meriwayatkan hadis ni mesti berdasarkan lafaz. Kalau ingat lafaz dia baru boleh riwayat. Kalau ambil maksud dia saja ayat tu, perkataan tu kita sendiri yang guna dalam bahasa Arab tu, kita cari yang sesuatu, tak boleh, tidak halal bagi dia. Bermakna lebih cermat lah, lebih cermat, lebih tepat. Kalau hadis Nabi tu lebih tepat lah. Sebab apa? Dia tak boleh, dia tak boleh. Ramai juga di kalangan sahabat yang lagu ni. Sebab tu dia tidak riwayat banyak. Umpamanya Zubair bin Awwam, lagi Sa'ad bin Abi Waqqas. Ni antara orang yang berpendapat tak boleh riwayat dengan makna.
riwayat dengan makna ni ambil maksud dia, mafhum dia. Tak boleh. Sebab apa? Takut lari. Lari. Lari daripada makna hak asal. Lari daripada makna hak asal. Kalau makna hak asal kita cuba nak cari perkataan yang searti dengannya. Tak boleh. Takut-takut bukan gitu maksudnya. Itu cermat dia nya. Muhammad bin Sirin. Dia meriwayatkan daripada Ummi Atiyah sekarang. Siapa Ummi Atiyah? Sahabat Nabi, orang panggil sahabiyah. Sahabiyah. Kalau sahabat lelaki sahabi, dia sahabiyah, sahabat perempuan. Namanya Nusaibah. Nusaibah binti Al-Harith. Nusaibah binti Al-Harith. Ummi Atiyah tu orang panggil kunyah dia. Dia bahasa Arab ni dia ada lagu-lagu tu. Kita tak ada. Kita panggil nama betul lah. Kalau ada pun nama rekah lah. Abdul Rahman tu jadi Mai dan sebagainya. Tu dia tidak. Dia sebut kunyah. Kunyah ni orang panggil macam Abu, Ibnu. Dia lebih guna hak tu, lebih mesra, lebih beradab bagi mereka. Daripada kita sebut nama dia. Sebut nama pun boleh juga, tapi lebih, sebab tu kadang-kadang orang tak tahu nama dia sebenar. Macam Abu Bakar, sahabat yang sahur gitu, nama dia sebenar ke apa? Ramai orang tak tahu. Tu kunyah dia. Itu kunyah. Yang ni lebih banyak digunakan kunyah dalam masyarakat Arab ni daripada nama. Dia termasuk dalam bahagian nama juga. Kunyah, laqab, gelaran tu, dan nama tu sendiri kita panggil nama. Ummi Atiyah ni Nusaibah, seorang sahabat perempuan Nabi SAW yang hebat. Hebatnya dia pergi perang juga ni. 7 kali pergi perang bersama Nabi SAW. Bukan jenis lembek lah. Tidak jenis lembek. Ni perempuan yang bukan jenis lembek. Nelai kita kata. Dia pergi perang dalam 7 peperangan tu, macam-macam peranan dia. Perang secara langsung pun ada juga. Berubat orang sakit, orang luka-luka tu balut, comot ubat, bagi minum air, rawat orang, jaga orang sakit tu. Itu antara tugas dia. Ummi Atiyah. Dulu kita sudah jumpa dah kan? Baru je. Baru. Mana? Ummi Atiyah. Apa ni? Dalam bab 23, muka surat 268. Situ sudah ada sebut dah. Ummi Atiyah. Adik-beradik dia royak. Kan di situ kan? Ada seorang perempuan, dia kata, Hafsah katanya, kami melarang anak-anak dara kami, dan seterusnya. Tiba-tiba datanglah seorang perempuan yang singgah di Qasr Bani Khalaf. Dia menceritakan bahawa suami kepada saudara perempuannya telah ikut serta bersama Nabi SAW dalam 12 peperangan. Suami, adik-beradik dia tu 12 peperangan. Dan saudara perempuannya itu sendiri telah ikut serta bersama Nabi dalam 6 peperangan, dia sebut di sini. Tapi dalam riwayat yang lain ada sebut 7 peperangan. Kata saudara perempuannya itu, kami merawat orang-orang yang luka. Ummu Atiyah kata, ketika pergi perang, kami merawat orang-orang yang luka dan menjaga orang-orang yang sakit. Saudara perempuan saya itu telah bertanya Rasulullah, adakah menjadi kesalahan kepada kami sekiranya begini-gini? Kita sudah baca dah bawah ni. Lepas tu dia kata, apabila Ummu Atiyah, iaitu saudara perempuan yang disebutkan tadi, Ummu Atiyah sudah sebut. Ummu Atiyah dia pergi di Qasr Bani Khalaf. Kemudian adik-beradik dia tu kan pergi di Qasr Bani Khalaf. Qasr Bani Khalaf tu ada nota kaki situ. Ummu Atiyah banyak peranannya semasa Nabi SAW
Selain daripada hak pergi perang tu, memang dia ni seorang perempuan yang bersemangat, sangat sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun sayang juga. Gapo-gapo ada, dia ingat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, kirim sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada, Nabi pernah bagi kambing kepada dia, kambing zakat lah. Dia tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam tak boleh makan zakat, tak boleh. Dia pun setelah sampai kepada dia tu, dia buat lauk, dia hantar pula kepada Nabi. Dia ingat, sebab Nabi kalau orang bagi, walaupun asalnya zakat, tak apa. Bila Nabi SAW balik, dia tanya Aisyah, ada ke apa? Aisyah kata tak ada. Ada pun daging hak tadi Ummu Atiyah bagi, kata dia. Tak apa, Nabi kata. Hak tu kepada dia, zakat kepada kita tidak zakat. Dia tahu dah kita tak boleh makan zakat, dia beri tu atas dasar hadiah. Bila hadiah tak apa. Yang ni bertukar tangan dah, dalam bentuk lain dah jadinya. Tak apa. Nabi dia, maksudnya kita nak cerita sini, dia ingat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam buat gapo-gapo kalau awak sedap, dia ingat, dia kirim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan keluarga dia ni sampai kepada anak dia, cucu dia, semua pejuang-pejuang lah. Salah seorang anak dia pergi ke Basrah untuk pergi perang sana. Kemudiannya pergi ke Basrah, anak dia tu mati dalam perang. Mati. Tapi tidak mati dalam perang benar lah, mati perang dah juga. Lepas pada tu balik tu, dia dapat tahu anak dia ni teruk dah. Dia pergilah daripada Madinah, dia pergi ke Basrah. Dia singgah di Qasr Bani Khalaf tadilah. Situ tu persinggahan dia di Basrah. Bila dia pergi di situ, dia sampai tu anak dia mati dah 2 hari. Anak dia mati dah 2 hari. Dan dia berkabung. Dia berkabung. Lepas 3 hari, dia pun ambil air wangi pakai saja. Orang tengok apa buat, dia kata tidak ada selain daripada suami, tak boleh lebih daripada 3 hari. Kalau nak berkabung, nak berapa pun sekat 3 hari. Anak saya belah mana pun 3 hari. Lepas pada tu, dia sengaja pakai. Nak royak kata tak boleh dah berkabung selepas daripada itu. Dan dia singgah di Qasr Bani Khalaf. Itu Ummi Atiyah. Dan sahabat di antara keistimewaan dia dalam kitab-kitab hadis ni, hak utama dia nya kalau dalam bab mandi mayat, orang rujuk dia Ummi Atiyah. Sebab apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam serah ke dia untuk memandikan anak Nabi yang bernama Zainab, yang matinya pada tahun yang ke-8 Hijrah. Pada tahun ke-8 Hijrah Zainab mati. Siapa dia yang menguruskan jenazah dia? Ummi Atiyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam royak, kalau buat gapo-gapo, royak ke saya. Lepas ni nak buat gapo, royak saya. Jadi jelas. Kalau untuk orang perempuan, kalau nak urus mayat, jelas daripada awal sampai akhir Nabi royak cara dia. Jadi orang ambil banyak daripada Ummi Atiyah lah kalau dalam bab tu. Itu salah satu keistimewaan dia. Selagi Imam Bukhari buat dalam tajuk tadi, dia qaid itu. Tak ada dalam hadis Ummi Atiyah. Hadis ni hak menepati syarat dia ni. Hadis Ummi Atiyah ni tak ada. Tetapi Imam Bukhari nak cerita, tidak semestinya hadis tu kalau tidak menepati syarat dia tidak boleh dipakai. Sebab itu dalam nota kita tu kan, mari dalam Abu Dawud, Baihaqi, Hakim, Daraqutni dan lain-lain, juga daripada Ummi Atiyah juga ada tambahan. Ada lagu ni, kunna la na'uddul kudrah was-sufrah ba'da tuhri syai'an. Kami tidak mengira cecair berwarna kekeruhan dan kekuningan selepas suci daripada haid sebagai haid sama sekali. Kami tak kira sama sekali itu sebagai haid. Bahkan benda lain lah. Jadi kalau tidak haid, apa dia? Istihadah lah. Istihadah, tanda penyakit. Tanda penyakit. Imam Bukhari nak cerita, boleh pakai juga hadis ni. Apa dia tahu hadis ni, dia tak mari hadis ni. Dia nak cerita kepada kita hadis ni tidak menepati syarat dia. Tidak menepati syarat dia, tidak semestinya makna tidak sahih. Cuma tidak sahih mengikut syarat dia. Syarat dia ketat. Syarat dia ketat. Hak lain boleh jadi sahih juga. Dia isyarat lah. Hak tu dia main isyarat saja. Dan dia ambil ni qaid ini
daripada hak tadilah, daripada hadis Abu Dawud, Baihaqi, Hakim dan Daraqutni tadi. Ambil situ. Apabila kita kata hadis ini hadis Baihaqi, Hakim, Daraqutni, Abu Dawud ke apa ni, bukan bermakna Imam Bukhari ambil daripada demo ni. Dah hadis tu ada dalam kitab demo ni untuk kita orang kemudian ni mudah nak rujuk. Imam Bukhari tak rujuk kitab ni. Dia dulu lagi. Dia orang dulu lagi. Tapi hadis-hadis ni kalau nak tengok ada dalam kitab ni. Bukan Imam Bukhari ambil daripada dia. Kalau kita kata Imam Bukhari isyarat tu dalam Tirmizi misalnya, Imam Bukhari tak ambil daripada Tirmizi. Cuma untuk kita orang kemudian ni, kalau nak tengok hadis tu ada dalam Tirmizi. Sebab Imam Tirmizi tu anak murid dia. Apa perlu ni? Dia nak menghilangkan percanggahan. Kalau tidak nampak ada percanggahan di antara asar Aisyah dengan asar Ummi Atiyah. Bila dipaham dengan cara ni, hilang, tak ada kemusykilan lagi. Seterusnya kita pergi kepada bab 26, bab urat istihadah. Dalam bracket tu kita buat urat yang menyebabkan terkeluarnya darah istihadah. Bukan semata-mata urat, bukan urat istihadah dak. Urat yang menyebabkan terkeluarnya darah istihadah. Tengok nota tu 293. Tujuan Imam Bukhari mengadakan bab ini ialah untuk menarik perhatian kepada apa yang selalu disebutkan sebagai urat di dalam hadis-hadis tentang istihadah. Selalu itu urat dia kata. Dalam hadis-hadis istihadah ni kan lagu tu lah. Lagu mana ni saya tak berhenti-berhenti keluar darah ni. Nabi kata itu urat. Jadi sama kalau dalam hadis istihadah dia sebut urat gitu. Apakah urat itu sendiri yang mengeluarkan darah istihadah? Urat tu kah yang mengeluarkan darah istihadah? Kalau urat lain tidak. Gitu kah maksudnya? Maka lagu mana? Perkataan urat yang tersebut di dalam hadis-hadis itu lebih sesuai jika dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunanya secara majaz. Kalau kita kata Rasulullah guna ni secara majaz, itu lebih tepat, lebih sesuai daripada kita kata urat istihadah ni adalah urat yang tertentu, yang khusus, yang namanya azil misalnya. Mengikut setengah-setengah ulama, dia kata nama urat tu azil. Bila urat tu pecah, maka keluarlah darah. Darah tu darah istihadah, seseolahnya daripada urat yang berkenaan saja. Kalau urat lain dah, kita nak tahu mana urat tu kau urat mana yang pecah ni. Atau kita nak kata setiap hak bukan haid tu, setiap darah yang keluar mesti istihadah. Bila kata istihadah mesti daripada urat tu saja. Adakah kita nak kata gitu? Sedangkan tidak mesti begitu. Tidak mesti begitu. Kalau seseorang perempuan misalnya dia tercucuk apa-apa ke, tercucuk apa-apa, tidak semestinya kena urat berkenaan tu. Hak dipanggil azil boleh jadi kena bahagian lain, luka juga. Ataupun dia masuk litah, kalau kita kata ada juga orang-orang zaman dulu kan mandi sungai, ada masuk litah. Bila masuk litah tu kat buah tu darah semacam. Jadi darah tu mana? Adakah mesti mari daripada azil? Tidak. Sebenarnya hak nama azil tu itu adalah pendapat ulama, tak ada dalam hadis. Cuma dia panggil azil. Azil itu bukan urat khusus. Mana-mana urat darah lah yang menyebabkan darah keluar, tapi daripada kemaluan. Daripada kemaluan, tu orang panggil azil. Azil tu dari segi menyebabkan orang tu sumpah, marah, jadi apa ni, berubah perangai dia lah, gerai ke, sedih ke, itu azil. Sifat tu, nama sifat tu, bukan nama urat tertentu. Tak ada nama urat lagu tu, yang khusus. Bila keluar darah daripada tu orang panggil darah istihadah. Kalau keluar daripada orang lain tidak darah istihadah. Tak ada. Urat di sini maksudnya urat darah lah, mana-mana urat darah. Yang Nabi sebut urat tu sebab urat darah lah. Darah ni dia apa ni, berjalan melalui urat tu.
Urat darah tak kira lah mana-mana pun. Dan azil itu adalah nama sifat, bukan nama sebenar urat tu. Nama sifat. Dulu kan kita sebut orang kita ni kadang-kadang dia tidak faham. Azil tu makna dianya yang mencela, yang menyebabkan marah dan macam-macam lagi. Dia tidak faham. Dia ingat kok memang nama orang tu, bukan nama sifat. Sedangkan ini nama sifat. Seperti ramai kan orang kita bernama anak-anak dia, ramai kan dalam masyarakat kita ni bernama Masyid tu. Nah, kalau perempuan kan, itu nama sifat, bukan nama sebenar. Nama sifat ni siapa-siapa. Masyitah tu makna dia orang yang sisir rambut, tukang sisir. Kalau kita panggilan ni mak andal. Mak andal. Mak andal. Itu masyitah ni. Asal makna dia mus tu makna sisir, tukang sisir. Kita kata mak andal lah. Hak juwi jangok wi kemah anak-anak Firaun gapo tu kan. Anak-anak Firaun tu kan Masyitah. Masyitah tu nama sifat, bukan nama orang tu diri tu dah. Orang tak faham, dia ingat kok sebut dalam kitab tu nama sifat supaya azil ni lah, yang sebut dalam hadis ni sebenarnya tak kena. Ramai orang kita dia keliru benar benda-benda lagu ni. Supaya juga dalam cerita tu kan perempuan yang cadai kepada suami dia rotan tu, bila suami dia balik, hak tu, hak ni lebih dulu lagi masuk syurga daripada Fatimah tu kan. Namanya Muti'ah. Itu pun nama sifat. Saja cerita tu tak betul, tak ada mengarut je. Kalau ya pun, kalau ya pun, itu nama sifat Muti'ah. Muti'ah maknanya perempuan yang taat, yang patuh, yang menurut. Itu bukan nama dia. Dia tak berani nak sebut nama. Kalau sebut nama orang tanya, anak siapa? Duduk mana? Pula. Orang yang buat cerita-cerita karut ni kan dia susuk pucuk. Dia sebut umum-umum gitu. Bukan. Lepas tu kita kata tak boleh. Kau nak ubah nama boleh. Nak ubah nama bulat, bujur pun boleh. Boleh. Itu pun sifat juga bulat tu kan. Itu nak ubah nama boleh. Tetapi tak kena lah. Tak kena. Jadi pada kita kata ini daripada orang yang tertentu yang namanya azil, lebih baik, lebih sesuai, lebih tepat kalau kita kata ini Nabi SAW telah guna secara majaz. Dan majaz yang dimaksudkan itu ialah majaz mursal. Majaz mursal. Alaqahnya ialah al-mahalliyah. Itu kaedah dia lah. Artinya Rasulullah SAW menyebutkan urat, yakni urat darah sebagai mahal. Mahal tu maksudnya tempat dan punca. Tetapi beliau maksudkan dengannya apa yang terdapat pada urat atau apa yang berlaku dan terjadi sebagai hal. Bukan hal. Apa hal? Itu lain. Arak juga tu pun. Itu hal, lam dia tu tak ada sabdu. Hak ni lam tu ada sabdu. Hal. Gitu. Beza. Hal tu makna keadaan. Hal yang menduduki, yang berada, yang berlaku. Itu hal. Kalau hak sabdu. Ni hak sabdu. Bukan hak tidak sabdu. Payah nak ayat tu dah. Kalau kita buat hak sepatutnya lah sebagai hal kena L2. Baru jadi. Betul kalau L2. Tapi tak perlulah gitu kan. Pada urat darah, apa yang berlaku dan yang terjadi pada urat darah di dalam rahim. Dia sebut tempat. Urat tu tempat. Tempat apa? Tempat berlaku ataupun terjadi sesuatu. Gapo dia yang terjadi? Pecah ke? Penyakit ke? Gangguan ke? Apa-apa ke? Yang menyebabkan jadi keluar darah. Sebut tempat, maksudnya ialah yang ada pada tempat. Dulu kita sudah sebut dah kan. Kita bahasa kita pun ada juga lagu tu. Kita kata apa ni? Cukup kepala. Dia cukup kepala. Cukup kepala.
Kepala tu tempat yang ada rambut, yang kena cukur ialah rambut tu. Rambut tu kan berada di mana? Di kepala tu. Rambut tu hal, orang panggil. Kepala tu mahal, tempat. Sebutkan kepala tapi bukan maksudnya kepala. Yang dimaksudkan ialah sesuatu yang berada di kepala. Itu cukur kepala, orang panggil. Betul. Orang kata cukur rambut, betul juga. Rambut tu duduk mana? Duduk di kepala. Itu sebutkan hal tapi maksudnya mahal, boleh jadi. Nah, supaya juga orang kata dia jantung tu, dia tu ada jantung, kata dia. Dia ada jantung. Memanglah ada jantung dah. Dia nak ayat apa? Semua kita faham. Tapi kita tak tahu apa dia orang panggil bahasa kita. Kalau lagu tu guna, duk guna sama. Dalam bahasa Arab dia ada kaedah. Dia ayat ni benda ni orang panggil gini. Macam kita kata dia jantung. Kakak dia ada buah pinggang. Misalnya, apa maksud? Jantung tu tahu dah ada. Tapi sebut jantung tu tepat. Yang dimaksudkan penyakit yang ada pada jantung itu. Gangguan pada jantung. Penyakit, dia ada penyakit jantung, bukan penyakit. Sebut dia jantung selalu. Dia buah pinggang. Dia ada buah pinggang. Dia ada penyakit buah pinggang maksudnya. Penyakit tu duduk pada buah pinggang tu je. Yang berlaku pada buah pinggang. Itu orang panggil majaz mursal. Banyak lagu-lagu ni kita pun guna juga. Kita pun guna juga. Ini majaz mursal. Baiklah, kita berkenalan lah sikit hari ni dengan majaz mursal ni. Itu jumpa semua tu kan. Banyak lagi majaz mursal ni. Dia bukan satu je. Orang panggil majaz mursal juga. Misalnya majaz mursal yang mana alaqah dia kulliyah. Kulliyah. Supaya kita kata saya baca Quran pagi tadi. Baca Quran dah pagi ni. Quran. Quran. Maksud dia lagu mana? Baca Quran tu kan. Quran tu semua sekali Quran 30 juzuk pun Quran kan. Apakah kita akan kata pelawak? Manalah baca tadi aku dengar 5 minit baca. Takkan boleh baca Quran semua sekali. Bolehkah kita kata seseorang itu pelawak dengan sebab dia kata saya baca Quran tadi? Tak boleh. Apa sebab? Sebab dia guna majaz mursal. Kita duk guna sokmo tapi kita tak tahu. Dia guna majaz mursal, mana sebut semua Quran tapi maksudnya sebahagian. Boleh berlaku. Sebab kita kata makan nasi. Makan nasi, semua nasi ada dalam puyuk tu kau? Tak mesti. Sebahagian daripada. Tapi sebut nasi, sebanyak mana ada tu nasi belaka tu. Misalnya itu sebut umum tapi maksudnya khusus. Majaz mursal juga. Majaz mursal juga lagu tu. Supaya juga supaya kita kata was'alil qaryah dalam Quran sebut. Tanyalah negeri tu, kampung tu. Supaya kita kata tanyalah dinding. Nak tanya dinding lagu mana dah. Maksudnya orang yang berada di dinding itu ataupun di dalam dinding itu. Tanyalah kampung, maksudnya orang kampung tu. Hak tu sebab tadi juga. Alaqah mahalliyah. Ada juga majaz mursal dia panggil alaqah dia i'tibar ma yakun. Di benda-benda lagu ni kita pun duduk guna, cuma hari ni nak royak kan dalam bahasa Arab dia panggil ke dia. Bahasa kita tak tahu. Saya pun bukan tak ngaji mana bahasa Melayu ni. Baca kederak baca gitu je. Mungkin ada kalau ada tolong royak lah dia orang panggil. Ini majaz mursal juga i'tibar ma yakun. Misalnya dalam Quran dia sebut inni arani a'siru khamra. Saya bermimpi tengok saya duduk perah arak. Duduk perah arak. Dia kata. Mana arak tu orang perah? Yang perahnya buah anggur. Hak jadi arak. Tapi dia sebut arak. Saya perah arak. Dalam Quran tu guna tu. Quran guna majaz mursal. Apa dia sebut arak?
dia sebut i'tibar ma yakun, mengambil kira hak akan jadi, hujung jatuh dia. Orang perah buah anggur untuk apa? Orang nak buat arak dengan maksud arak lah, jadi dia sebut arak tu. Lepas tu mungkin kita tak berapa nampak. Ni mudah kalau dalam bahasa Melayu kita dah. Kita kata masak nasi. Nak masak nasi ni. Masak nasi. Misalnya kita kata masak nasi, ketika belum masak tu orang panggil nasi ke? Tak kan? Masak beras tu orang kata tak. Tapi orang tak kecek gitu. Orang tak kata gitu kan? Orang tak kata saya nak masak beras. Suka kau orang ke? Tak. Kita pun guna. Kita kata masak nasi, padahal tak masak lagi. Apabila beras tu masak baru jadi nasi kan? Tapi kita sebut nasi selalu. Ni i'tibar ma yakun orang panggil. Mengambil kira hak dulu. Mengambil kira hak dulu. Hak akan datang. Bukan hak dulu, hak akan datang. Dia akan jadi nasi. Gitu. Itu majaz mursal juga. Ada juga majaz mursal ni i'tibar makana. Ambil kira hak dulu, hak lepas. Ada juga. Misalnya dalam Quran dia sebut wa atul yatama amwalahum. Berilah kepada anak-anak yatim harta benda mereka. Sedangkan dalam ayat yang lain dia tak sibui. Dia suruh orang lain jaga. Kalau bui anak yatim tak erti ke satu ni belanja kau si habis lah. Tipu kau orang kau gapo dah. Ni dia kata bui kepada anak yatim pula. Padahal di tempat lain dia larang. Apa maksudnya? Maksud anak yatim ni mengambil kira hak dulu. Bui ni ketika dia sudah balik. Tapi dulu dia anak yatim. Yang ni orang lain dah jaga harta dia tu. Bila dia balik, Allah SWT suruh bui harta dia. Ni hak dia. Hak dia pada masa dia yatim dulu kamu jaga. Bila dia sudah balik, kamu bagilah. Jadi sebut yatim di situ ambil kira hak dulu, bukan hak semasa bagi tu. Itu dalam Quran dia guna. Banyak majaz mursal. Tapi kita tak apa nampak kan? Ni mudah gini je, mudah je. Kalau bahasa kita. Dah. Cikgu nak ke mana? Cikgu bila nak mari? Dia tu payah cari lama dah. Tapi kita tak panggil cikgu lagi kan? Ni i'tibar makan, mengambil kira hak dulu. Dulu dia cikgu, pak ketua dah. Cikgu semacam. Jadi golai dah menegak ke apa? Cikgu semacam. Apa? I'tibar ma yakun. Apa yang guna lagu tu? Penting. Dia ambil kira apa yang gitu. Cikgu tu satu kedudukan yang istimewa. Satu kedudukan yang istimewa. Dia lebih. Jadi sebab tu disebut tu. Untuk memuliakan dia. Ambil kira hak dulu, tak kira hak kemudian dia jadi gapo. Dia banyak maksud tu. Apa yang guna gitu, lebih baik guna gitu daripada guna hak kemudian misalnya. Dalam bahasa kita pun ada. Cumanya apa dia orang panggil tu kalau bahasa kita. Dia tak ada istilah tu. Setakat hak duduk baca tu tak ada benda lagu tu. Tapi orang duduk guna, sepatut kena ada lah, dah ada guna tu. Memang ada dalam bahasa kita pun. Tapi tak ada istilah dia saja. Tak ada istilah saja. Ada juga termasuk dalam majaz mursal juga sebutkan mazruf tetapi yang dimaksudkan zaraf. Misalnya wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah. Orang yang muka dia cerah, dia akan berada di dalam rahmat Allah. Dalam rahmat Allah. Rahmat Allah tu apa maksud dia? Dalam syurga. Rahmat Allah tu maksudnya syurga. Sebutkan rahmat Allah tapi maksudnya syurga. Sebab di dalam syurga itulah ada rahmat Allah tu. Kelebihan tu. Itu pun majaz mursal. Banyak majaz mursal ni. Majaz mursal ni sangat banyak. Ada juga sebut musabab tapi maksudnya sebab. Sebut musabab maksudnya sebab, bukan musabab. Misalnya dalam Quran sebut qad anzalna alaikum libasa. Kami turunkan untuk kamu pakaian. Tuhan buat turun langit buat pakaian kita ni. Kita pergi jahit kedah kan. Tapi dia kata
Kami turunkan untuk kamu daripada langit pakaian. Ulama-ulama kata ini majaz mursal. Banyak benar. Kami turunkan untuk kamu pakaian tu maksudnya hujan. Pakaian tu maksud hujan. Situ sebut pakaian tapi maksud hujan. Sebab apa? Bila hujan ada turun, adalah tumbuh-tumbuhan. Pakaian ni kapah kau gapo daripada tumbuhan. Sebut kamu sebab tapi maksudnya sebab. Sebab apa ni? Pokok-pokok ni ada pokok kapah kau gapo kau, kita kata orang buat baju. Dan sebab apa ada? Sebab ada hujan. Dia sebut musabab. Tapi maksudnya sebab. Banyak nah. Sebab itulah mana nak faham hadis, nak faham Quran ini secara rekah lah tu banyak lagi. Dia kena reti hak ni. Barulah faham boleh. Kalau tidak kak duk keliru lah. Dia hidung. Apa hidung pula dia hidung. Nah, orang kita apa ada guna. Kampung saya dulu ada orang panggil pada awal hidung. Apa hidung? Sebutkan juzuk tapi maksudnya kul. Sebutkan sebahagian tapi maksud dia semua. Sebab apa? Ada keistimewaan, ada kelainan pada hidung dia. Kerana tu disebut dia hidung. Pada awal hidung saat ni sebab dia hidung dia besar. Panjang besar. Sebab itu dalam penyair Arab dia kata saya tak tahu dia dalam hidung dia ke hidung dia dalam dia. Kata dia dah. Nak royak je beza lah pelik pada hak lain. Jadi itu orang panggil juzuk, sebut juzuk tapi maksudnya kul. Banyaklah hak super tu. Fa aina tuwallu fathamma wajhullah. Wajah Allah saja ke maksudnya? Kalau ke mana? Allah ni dia sebut ada tangan, ada apa dia sebut. Tapi dia situ fa aina tuwallu fathamma wajhullah. Sebut wajah tapi bukan maksudnya wajah, tapi zat dia. Semua sekali. Lagu tu majaz mursal banyak sangat dalam Quran, dalam hadis ni banyak sangat. Hak kita jumpa hari ni irqun. Ini salah satu. Itu orang kata dia. Tu sakit lagu. Itu buah pinggan doktor kata. Buah pinggan bukan nak royak buah pinggan tu ada belaka yang ni sakit pada buah pinggan kamu tu jadi lagu tu. Itu buah pinggan doktor kata. Lagu ni. Kalau kita faham gitu kan nak nampak memang maju ke depan Nabi SAW ni dari segi penggunaan bahasa dia tu. Dan memang tidak salah lah. Tapi sekali tengok nampak kok mana. Itulah. Babu irqi al-istihadah. Lepas tu Imam Bukhari buat mari hadis daripada Urwah dan Amrah, daripada Aisyah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa Ummu Habibah telah beristihadah selama 7 tahun. Di sini ada Amrah. Kita nak sebut jaga-jaga sebut kan tentang perawi-perawi ni. Dalam riwayat kemudian ni ada lagi Amrah binti Abdurrahman, seorang yang sangat terkenal. Amrah binti Abdurrahman. Di sini ada sebut juga Ibnu Syihab Az-Zuhri ambil daripada Urwah. Urwah tu anak saudara Aisyah lah. Dan daripada Amrah, 2 orang dia ambil. Amrah, kita nak ayat sejarah ni. Sejarah kita orang perempuan Islam ni hebat-hebat. Cuma kita tak tahu. Perlu tahu sejarah ni. Dia naik semangat. Kalau tak tahu sejarah kita, tak tahu asal usul kita, gitu, lemah. Penting sangat sejarah. Jadi kita kena tahu sejarah orang Islam ni lah ke mana. Jangan tengok orang lemah-lemah. Orang perempuan duk curuk dapur saja. Dah, tidak gitu. Cuba tengok Ummu Atiyah tadi. Lagu mana? Amrah ni siapa?
Ulama-ulama mengatakan kalau di kalangan perempuan, di kalangan tabi'in, dia sayyidatut tabi'in. Kok nombor satu di kalangan tabi'in kalau perempuan. Kalau lelaki Sa'id bin Musayyab, kalau perempuan ni orangnya Amrah binti Abdurrahman. Amrah binti Abdurrahman ini anak angkat Sayyidatina Aisyah dan muridnya yang paling istimewa. Tak ada orang lain yang lebih kemah dalam meriwayatkan hadis Aisyah daripada dia. Sebab dia rapat benar. Mak angkat dia Aisyah duduk sekali, dia ada adik-beradik dia, Aisyah buat anak angkat. Bukan dia saja, adik-beradik dia perempuan, Aisyah buat anak angkat. Rapat sangat dengan isteri Nabi SAW. Duduk dengan orang yang paling alim di kalangan sahabat kalau perempuan, Aisyah. Ni jadi paling hebat di kalangan perempuan, Amrah binti Abdurrahman. Ulama-ulama kata dia ni faqihah, alimah, alim, faqihah, orang rojok dia. Orang rojok dia. Sehingga Zuhri yang meriwayatkan daripada dia ni, kan Zuhri ni Ibnu Syihab, Zuhri hak tulah lah. Dia kata, saya pergi jumpa dengan dia, saya dapati dia ni melaut ilmunya. Ilmunya melaut macam laut luah. Amrah ni. Bukan umrah nama kan? Umrah pula. Tu ada baris dia tu. Amrah. Molek lah kalau nak bubuh nama anak. Tapi kita kadang-kadang dia payah nak sebut ain. Payah nak sebut kata dia dah. Dah kena betul, kena berlatih. Biar betul ain ha gapo tu kena berlatih. Ini Amrah. Bukan Amrah dah. Amrah dengan ain. Dia ni faqihah, alimah, dan seorang yang dipercayai di kalangan tabi'in. Umar bin Abdul Aziz suruh ni kan, tapi dalam riwayat kemudian Abdullah bin Abi Bakr bin Muhammad bin Amr bin Hazam, Abu Bakar bin Muhammad bin Hazam, Abu Bakar Umar bin Abdul Aziz suruh dia pergi kumpul, catat hadis-hadis Amrah. Sebab banyak ilmu pada Amrah tu dia tahu. Kamu kena pergi jumpa dengan dia, catat hadis, dapatkan ilmu daripada dia. Itu Amrah ni. Dan dia ibu kepada orang panggil Abu Rijal, namanya Muhammad bin Abdurrahman. Dia Amrah binti Abdurrahman. Suami dia nama Abdurrahman juga. Ada kan orang betul lagi tu, nama ayah dia Abdurrahman, nama suami dia pun Abdurrahman juga. Anak dia nama Muhammad bin Abdurrahman. Muhammad itu orang panggil Abu Rijal. Dalam kitab-kitab hadis sahih. Kalau tengok kitab-kitab tentang perawi ni, cari Abu Rijal, jumpa tak ada orang lain. Dia, anak kepada Amrah ni. Bapa orang panggil Abu Rijal? Sebab dia, anak dia jadi berlakon. 10 orang lelaki, hebat lah. Tu bukan senang. Bukan senang nak lagu tu. Jadi berlakon. Dia ni ibu kepada Abu Rijal. Itulah Amrah binti Abdurrahman. Matinya, wafatnya pada tahun 98 Hijrah. Dia cerita, dia ambil daripada Aisyah. Tengok, kalau hadis Aisyah dia lah. Sebab apa Imam Bukhari ambil daripada dia? Maklum, sebab tak ada orang yang lebih kuat dalam hadis Aisyah daripada dia. Dia hak nombor satu. Dia hak nombor satu. Urwah, ni pun orang kuat juga, anak saudara Aisyah, orang yang rapat dengan Aisyah. Kira-kiranya duk pergi marilah, senang lah, moga tidak kena apa ni kata bertudung ke apa, anak saudara. Dengan itu ada peluang itu dapat ilmu banyak pula demoninya. Meriwayatkan daripada Aisyah isteri Nabi SAW bahawa Ummu Habibah, dalam terjemahan itu kita tulis Ummu Habibah binti Jahsh, takut keliru, takut kata Ummu Habibah bini isteri Nabi SAW ni. Dah, bukan isteri Nabi.
Hak ni bukan isteri Nabi ni. Ummu Habibah bukan isteri Nabi. Isteri Nabi ada juga nama Ummu Habibah tu kan, dia beradik kepada Sayyidina Muawiyah tu, Ummu Habibah. Tapi hak ni bukan isteri Nabi, orang lain. Dia kita panggil Ipa Nabi. Sebab adik-beradik dia nama Zainab binti Jahsh, itu isteri Nabi. Adik-beradik Ummu Habibah lah. Dia 3 beradik. Zainab binti Jahsh mulanya menikah dengan Zaid, anak angkat Nabi tu. Lepas tu hikmah Allah SWT jadi cerah menikah dengan Nabi SAW, Zainab itu, untuk nak hapuskan adat resam jahiliah yang tidak boleh menikah anak angkat gapo tu. Dia kira sepuluh anak sendiri. Nabi menikah dengan Zainab. So yang kedua Ummu Habibah binti Jahsh. Yang ketiga Hamnah namanya, Hamnah binti Jahsh. Ni 3 Ipa Nabi juga. Zainab isteri Nabi. Ummu Habibah ni isteri kepada Abdurrahman bin Auf. Kena tahu isteri kepada Abdurrahman bin Auf. Dan Hamnah tu isteri kepada Talhah bin Ubaidillah. Ini sahabat 10, salah seorang sahabat 10. Isteri kepada Talhah. Ketiga-tiga mereka ini, anak perempuan Jahsh ini, mari beristihadah pula. Mari kotor tu benarlah. Dia beristihadah pula. Ada masalah pula. Termasuk isteri Nabi sendiri itu pun beristihadah juga. Orang yang mengatakan isteri Nabi ini tidak ada istihadah, tidak benar. Dulu kita sudah bicara ada dah. Yang betulnya isteri Nabi pun ada istihadah. Tapi bukan bermakna kalau kata istihadah ni, orang istihadah sepanjang hayat. Pernah berlaku. Dan itu ada dalam hadis. Kita dapat tahulah. Ini tidak bermakna dia ada penyakit semua sepanjang hayat. Tidak. Tapi ada. Dengan sebab ada cerita tu, banyaklah pula pengajarannya. Hukum untuk kita. Adapun Ummu Habibah ni lama daripada hak lain, 7 tahun beristihadah. Isteri kepada Abdurrahman bin Auf. Isteri Abdurrahman bin Auf ni dia tidak seorang, dia beberapa orang. Sebab tu kalau kita jumpa di lain, dia kata isteri dia nama lain pula. Tak apa, tu tak apa. Moga isteri dia bukan seorang, beberapa orang. Termasuk juga isteri dia Badiah tu. Kalau dalam kita hadis sebut, tu kata mu kalau pergi ke Taif nanti jumpa dengan anak Ghailan, Badiah binti Ghailan. Dia tu kalau berjalan alah ke depan ni 4 pelipatan kata dia. Kalau alah pergi paling pergi 8 pelipatan di pinggan ni. Jadi hak pondai tu kata, hak pondai adalah cerita hak pondai tu kata. Kemudiannya Badiah itu dia jadi isteri kepada Abdurrahman bin Auf juga. Ghailan ayah dia tu 10 orang bini. Nabi SAW bila dia masuk Islam kata tak boleh 10, sekat 4. Pilih mana-mana. Dia bisa tinggal 4. Badiah tu anak Ghailan tu lah yang kemudian jadi isteri kepada Abdurrahman bin Auf juga. Jadi dia ada beberapa orang isteri. Hak tu pelipatan ke apa tu, di tempat dia lah. Dalam Bukhari ni pun akan ada maksud dia nya. Ummu Habibah binti Jahsh. Di dalam Muwatta Imam Malik, ulama-ulama kritik ni. Dia sebut Zainab binti Jahsh ia beristiadah 7 tahun. Ulama-ulama kritik, dia kata tak tepat. Yang betulnya sebut dalam Bukhari ni, ni iaitu Ummu Habibah. Ummu Habibah hak tu hak betul. Selama 7 tahun, lama lah. Dia bertanya Rasulullah SAW tentangnya, maka baginda SAW menyuruhnya mandi. Nabi SAW suruh mandi. Kata baginda, darah ini adalah urat, yakni berpunca daripada gangguan pada urat. Kerana itulah beliau mandi untuk setiap kali bersolat. Untuk setiap kali bersolat. Di sini setengah-setengah ulama pegang, dia kata
orang yang beristihadah ni dia kena mandi setiap kali nak sembahyang. Inilah hadis dia ni. Tetapi jumhur ulama tak terima. Dia kata hadis ni tidak jelas. Ni dia buat sendiri, dia mandi sendiri, bukan Nabi suruh dia mandi. Dia sendiri mandi. Nabi SAW menyuruhnya mandi, suruh mandi ni ketika suci daripada mari kotor. Kan orang darah istihadah ni kan dia berpanjangan darah tu, celah-celah tu adalah mari kotor. Bila mari kotor tu Nabi SAW suruh ingat masa mana dia mari kotor sekali. Kalau 6 hari dalam 1 bulan tu, bila dia kena tengok saja. Bila habis masa mari kotor tu, dia kena mandi. Lepas mandi sembahyang. Itu maksud suruh mandi di sini. Tu je hak wajibnya. Adapun setiap kali mandi, ini perbuatan dia. Tetapi di sini ada perbahasan panjang. Setengah ulama kata tak, Nabi memang suruh dia mandi. Dengan sebab itu dia mahu pegang kuat tu dia kata, orang yang beristihadah ni kena mandi untuk setiap kali nak sembahyang. Ambil air sembahyang lagi, mandi lagi. Setengah ulama kata ambil air sembahyang saja. Setiap kali nak sembahyang, mandi tu dak. Ada yang kata mandi 3 kali sehari. Subuh, zuhur untuk zuhur dan asar, jamak dekat, maya dekat. Yakni zuhur di dalam waktunya, di akhir waktu. Asar di awal waktunya. Sebelum nak sembahyang tu mandi. Tu jamak. Jamak suri orang panggil. Jamak zahir, bukan jamak sungguh. Jamak suri. Jamak suri ni rupa saja nampak jamak. Sebenarnya dalam waktu masing-masing dah. Kalau jamak hakiki, hak asar tu letak dalam waktu sembahyang zuhur. Sembahyang dalam waktu zuhur bersama dengan zuhur, tu baru jamak hakiki. Ni jamak suri. Nak sembahyang maghrib dengan isyak, lagu tu juga. Maghrib tu lewatkan sampai dekat dan nak isyak. Kira-kiranya dah mandi, lepas mandi tu dah sembahyang. Sekadar tu. Lepas pada tu sembahyang isyak tu. Sebelum nak sembahyang saat ni, maghrib kan mandi. Ada juga yang kata begitu. Ada yang kata sekali sehari saja. Tetapi itu pendapat yang macam-macam lah. Hak kebanyakan ulama katanya hak wajib mandi. Hak wajib, iaitu ketika dia suci daripada mari kotor, habis mari kotor. Dia tahu dah kan skala hari, berapa hari. Bila suci daripada kotor, mandi. Itu saja yang wajib. Yang lain tidak wajib. Yang lain tidak wajib. Berkenaan dengan ambil air sembahyang pun bukan semuanya sependapat. Imam Bukhari kata tak perlu ambil air sembahyang. Tak perlu. Imam Malik pun kata gitu, tak perlu ambil air sembahyang. Sebab bagi dia keluar darah istihadah tidak membatalkan air sembahyang. Yang membatalkan air sembahyang ialah keluar najis ataupun sesuatu yang biasa daripada salah satu daripada 2 saluran keluar najis. Misalnya darah haid, itu najis. Keluar hak tu, memang batal air sembahyang. Itu bukan setakat batal air sembahyang lah, memang kena mandi lah. Apabila suci tu baru boleh sembahyang. Sebab orang panggil hadas besar. Hadas besar. Tetapi kalau hak lain, hak tidak biasa, hak tidak biasa, kalau keluar darah kotor ataupun haid tu hak biasa, menandakan sihat, bukan menandakan sakit. Istihadah ni hak tidak biasa. Bila keluar hak tidak biasa, walaupun rupa dia macam darah, haid juga darah lah, mengikut Imam Bukhari, Imam Malik, dia kata tak batal lah air sembahyang, dan tak najis pun hak tu, tak najis. Jadi tak perlulah sibuk-sibuk kita nak jaga takut kena pula. Kena pula dah dia kena mayat pula lah. Tak perlu. Kalau mengikut Bukhari lah. Kalau mengikut Bukhari. Kalau mengikut orang lain pun, dalam keadaan dia sudah jaga diri dia, mengikut Syafi'i, hak ketat sikit, dia sudah jaga diri dia, dia pakai molek, dan tiba-tiba ada kena, dimaafkan. Tak sedut susah lah. Jangan kita kata sembahyang saat ni rupanya di hujung kain kana tu ada darah. Darah tu darah istihadah. Kita pun kata sembahyang mula pula lah. Tak perlu. Dalam mazhab Syafi'i pun tak perlu. Dia dimaafkan waktu.
Kalau mengikut mazhab Malik, mengikut Bukhari lagilah. Sebab dia kira tidak najis. Darah tu bukan semuanya najis bagi dia. Darah yang keluar daripada tubuh ni, daripada kulit ni hak biasa, itu tidak najis. Walaupun ada yang kata najis, tak apalah, benda tu benda khilaf. Dulu bicara dah tu cara ke darah ni. Di sini ada nota kaki 294 di situ. 294 di situ. Nabi SAW sendiri sebetulnya tidak menyuruh Ummu Habibah supaya mandi sebelum setiap kali mahu bersembahyang. Tak ada. Apa yang dilakukan oleh Ummu Habibah itu adalah sesuatu yang dipilihnya sendiri. Ia bukanlah ketetapan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah jumhur ulama berpendapat perempuan beristihadah tidak wajib mandi sebelum setiap kali mahu bersembahyang. Kebanyakan mereka hanya mewajibkannya berwuduk sahaja. Itu ya paling tinggi, berwuduk sahaja. Malah mengikut Bukhari dan Malik, perempuan beristihadah tidak perlu mandi dan berwuduk pun sebelum bersembahyang jika ia tidak berhadas dengan sebab-sebab lain. Kalau dia ketuk, kalau dia kencing, itu lain cerita lah. Kalau tak ada semua tu, semata-mata keluar darah, itu tidak membatalkan air sembahyang. Bagi Bukhari dan Imam Malik. Sesetengah ulama berpendapat hadis ini telah dimansuhkan oleh hadis Fatimah binti Abi Hubeish yang masyhur tu hadis istihadah dia. Kerana fatwa Aisyah selepas Nabi SAW adalah mengikut hadis Fatimah, bukan hadis Ummi Habibah ini. Justru beliau menyalahi hadis Ummi Habibah di dalam sesetengah hadis daripada Zuhri, seperti yang terdapat di dalam Abi Daud dan lain-lain. Ada juga tersebut perintah daripada Rasulullah kepada Ummu Habibah supaya mandi sebelum setiap kali mahu bersembahyang. Ada juga, tapi bukan dalam Bukhari, dalam kitab lain. Ada, Nabi suruh, memang jelas suruh. Tetapi hadis-hadis itu tidak mahfuz. Apabila kata hadis tidak mahfuz, maksudnya hadis itu tidak sahih. Hadis itu bercanggah dengan hak sahih. Hak sahih lagu lain, tidak kata kena mandi setiap kali nak sembahyang. Dan disebabkan adanya tambahan perintah supaya mandi sebelum setiap kali mahu bersembahyang, itulah hadis-hadis tersebut dipersoalkan oleh kebanyakan ulama hadis. Ini kerana kebanyakan perawi thiqah dan huffaz, yakni perawi-perawi yang hafal hadis itu, tidak ada meriwayatkan tambahan itu daripada Zuhri. Tak ada. Ini riwayat Zuhri juga daripada Ibnu Abi Dhi'b. Hak tu sebut ada tambahan tu. Kalau diandaikan hadis Ummu Habibah dengan tambahan itu mahfuz sekalipun, memang adalah Nabi sungguh, tidak semestinya ia dipakai dengan arti wajib. Hak Nabi suruh ni tidak semuanya wajib. Berapa banyak dia suruh ni sebagai sunat saja. Kerana perintah itu boleh jadi diberikan oleh Rasulullah sebagai ilaj, satu bentuk rawatan untuk penyakit yang dialami Ummu Habibah. Boleh jadi juga sebagai molek kalau dia mandi tu. Sebab dia akan menahan darah tu. Bila mandi kena air kan sejuk. Bila sejuk ni mungkin jadi tahan sikit, darah tu keluar. Itu ilaj orang panggil. Ada sebab lain. Bukan sebagai hukum. Yang ni wajib tak sah sembahyang tu kalau tidak mandi. Tidak lagu tu. Kalau kita terima ada sungguh Rasulullah kata, walaupun ulama kata itu tidak mahfuz, tapi kalau kita andaikan memang adalah. Kalau ada pun tidak semesti hak Nabi suruh ni semuanya jadi wajib. Berapa banyak hak dia suruh jadi sunat saja. Sunat saja. Ataupun di sini sebagai ilaj. Dan tidak semesti hak Nabi suruh buat gini tu sebagai hukum, tidak. Yang mesti orang lain kena ikut. Ini adalah peristiwa khusus. Orang panggil dalam
dalam kaedahnya waqi'atu hal la umum laha. Peristiwa khusus yang tidak boleh dipakai untuk umum, tidak boleh dijadikan sebagai kaedah umum, tak boleh. Bahkan ini khusus dengan dia sebagai rawatan. Sebab itulah ulama-ulama berbeza kan. Ni masalah dulu kita sudah jumpa, ada masalah anjing dulu kan. Nabi suruh basuh 7 kali dengan tanah salah satunya. Daripada 7 basuhan itu salah satunya dengan tanah. Waktu dia suruh tu sebagai apa? Imam Malik kata ilaj, rawatan untuk menjaga kesihatan, bukan sebagai wajib. Bukan sebagai wajib basuh lagu tu. Dia benar sabarlah kalau orang kata ada kumel lagu itu gini tu kan, dia boleh hilang dengan tanah. Dengan sebab tu bukan nak ayat hukum, nak cerita benda lain. Bukan ada kena-mengena dengan hukum, tidak, tapi lebih kepada benda lain. Di sini pun begitu. Sebab apabila mandi acak, dia jadi sejuk. Bila sejuk, dia jadi darah tu kurang nak keluar, terutama dekat nak sembahyang. Sebab kalau bolehnya, moga benda ni mengikut orang yang mengatakan darah tu sebagai najis lah, tak molek lah, cuma dimaafkan. Jadi seboleh-bolehnya kalau boleh kita buat biar paling kurang lah ada darah. Cara nak suruh jadi kurang tu lagu mana? Dengan mandi sebelum sembahyang. Dengan maksud tu. Ini satu bentuk rawatan juga untuk orang yang beristihadah. Boleh jadi dia boleh sembuh dengan cara begitu. Ada juga ulama yang mengatakan ini bukan ilat, memang hukum. Dia sepuluh tadilah 10 basuh bekas jilatan anjing itulah. Ada yang mengatakan memang hukum, bukan dengan maksud untuk rawatan atau untuk benda lain. Dah hukum. Hak ni dia kata hukum juga, tetapi hukum ini khusus untuk mutahayyirah. Dulu kan kita sudah sebut dah, mustahadhah ni, perempuan yang beristihadah ni ada banyak macam kan. Ada yang mu'tadah, ada yang mumayyizah, ada yang mubtada'ah, ada yang mutahayyirah. Ni untuk mutahayyirah. Imam Syafi'i terima gitu, Imam Abu Hanifah pun terima juga. Hak ni kalau kita terima hadis, hak kata kena mandi setiap kali nak sembahyang, itu khusus untuk mutahayyirah, perempuan yang mari kota dan beristihadah, dan dia ni mutahayyirah, kebingungan. Bingung lah ke mana, dia tak tahu hak mana hak haid, hak mana istihadah, dia tak tahu. Dia tak kena darah, tak boleh nak kena, nampak serupa. Dari segi rasa pun sama, dari segi rupa pun sama. Dia tak ingat bila dia mari kota, dia tak tahu. Tahu-tahu tu begitu darah, dia tak boleh nak tentu. Dia pun bingung juga. Itu sebab tu dia panggil mutahayyirah, perempuan yang bingung dengan bingung dengan darah yang keluar tu, dia tidak dapat tentukan berapa hari darah kotor dia, haid dia tidak dapat tentukan. Dan tidak ada adat dia, tidak ada adat. Sebelum pada tu tidak ada kebiasaan, dia tak tahu. Hak lagu ni sebab ada kemungkinan dia tu suci, ada kemungkinan dia tidak suci. Kena sembahyang. Kena sembahyang. Sembahyang tu mandi dulu. Gitu. Tetapi ini mengikut kaedah demon ni, mengikut Imam Bukhari, dia kata tak ada, semua tak ada. Mutahayyirah siapa pun tak ada. Dia kena, orang panggil tahari, mutaharriyah. Mutaharriyah so lagi. Dia kena, perempuan dia kena fikir, cari, tengok, seboleh-boleh dia kena ijtihad. Susah sikit. Biar dia pasti kok mana-mana hak mana haid, hak mana tidak. Hak haid tu dia kira sebagai haid. Lepas suci daripada haid, kira-kiranya walaupun masih ada darah lagi, dia mandi dan sembahyang. Lepas pada tu tak perlu dah mandi. Kalau nak mandi tu tak apa, tapi tidak sebagai wajib lah. Tidak sebagai wajib. Hak ni bagi dia lagu tu, tidak kata setiap kali nak sembahyang juga kena mandi dah. Imam Malik apa semua kata gitu dah. Dia kata ini jadi susah ni, orang hak sakit dah jadi susah. Bukan semua orang yang bermasalah yang keluar tu dia boleh reda atau berhenti darah dia dengan cara lagu tu. Jadi menyusah dia.
Ya, kalau boleh berhenti ataupun reda darah dia dengan mandi, tak apalah, sebagai ilaj lah. Tapi tidak mesti. Bukan semua perempuan yang mengalami istihadah tu darah istihadahnya boleh tahan dengan sebab mandi. Tak. Mungkin dengan cara lain, dengan cara dia baring kau, dengan cara dia diamkan beberapa lama kau, jadi tahan. Boleh jadi. Jadi kita memastikan dia tu mandi menyusahkan. Orang sudah sakit dah, sudah bingung dah tadi, kita menyusahkan dia lagi, tak sesuai dengan agama Islam, kata dia. Sebab Islam ni nak bagi kemudahan, tak sesuai. Gitu. Babul mar'ah tahidu ba'dal ifadah. Babul mar'ah tahidu ba'dal ifadah. Ni bab perempuan berhaid. Perempuan berhaid selepas tawaf ifadah. Hadisnya telah kita baca tadi, juga daripada Amrah tadi, Amrah binti Abdurrahman, daripada Aisyah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya. Ini di sini ada nota kaki nombor 295. Melalui bab ini Imam Bukhari mahu menyatakan dua perkara. Pertama, kedudukan tawaf wida' atau tawaf wada' boleh berlaku, atau tawaf as-sadri. Orang panggil tawaf as-sadri atau as-sadari, boleh berlaku. Tawaf ini tidak merupakan rukun dalam ibadat haji. Ia wajib mengikut sesetengah ulama. Mengikut sesetengah yang lain pula, ia tidak lebih dari sunat sahaja. Tawaf wida', tawaf selamat tinggal, sebelum kita balik, sebelum nak meninggalkan Mekah, tu tawaf selamat tinggal. Orang panggil wida', wada' tu mana? Selamat tinggal. Tawaf as-sadr, yakni tawaf untuk berangkat, lepas pada tu nak berangkat lah. Jadi dalam ibadah haji ni, ia tidak merupakan rukun. Kalau rukun ni tak boleh, rukun ni tinggal tak jadi haji, tak jadi. Kalau hak wajib ni, kalau kita kata wajib, sebab ada yang kata sunat saja. Kalau mengikut orang hak kata wajib, wajib haji, wajib haji ni kalau tinggal, haji tu sah juga, tetapi kena tampung dengan dijabar, orang panggil jabar, tampung dengan dam, dengan kita mengorbankan binatang. Boleh ditampung, dan haji itu sah. Tawaf yang merupakan rukun haji maupun umrah ialah tawaf ifadah atau tawaf ziarah atau tawaf rukun, orang panggil juga tawaf rukun. Hak ni tak boleh, ni tak boleh tinggal. Ni kalau tak buat, ni tak jadi haji. Semua terima lagu tu, sepakat ni. Sepakat. Kerana itu seseorang perempuan yang berhaid setelah mengerjakan tawaf ifadah pada hari ke-10 Zulhijjah, selepas bertolak dari Mina, sudah boleh berangkat pulang. Dia sudah buat tawaf ifadah atau tawaf ziarah ni, boleh balik dah. Boleh balik dah. Tidak perlu lagi dia menunggu waktu suci untuk mengerjakan tawaf wida' sebelum pulang. Katakanlah lepas pada dia tawaf ifadah tu, hari kotor. Kalau nak tunggu, lama lah pula. Nak tunggu suci ni lama lah. Nak tunggu suci lama pula, seminggu ke, sedangkan dia nak balik segera. Boleh lah kau tidak balik? Boleh, dia nak cerita sini boleh, asalkan dia sudah buat tawaf ifadah itu, tawaf rukun itu. Hak ni tidak bersamanya. Boleh dah balik. Ini adalah sesuatu yang telah diijma'kan oleh para ulama, dan inilah juga pendapat imam keempat-empat mazhab. Memanglah betul lah. Kedua, beliau mahu mengisyaratkan kepada khilaf yang pernah berlaku di kalangan sahabat berhubung dengan masalah ini. Ibnu Umar dan Zaid bin Thabit di peringkat permulaannya
berpendapat perempuan seperti itu tidak boleh berangkat pulang. Malah ia mesti menunggu waktu suci untuk mengerjakan tawaf wida sebelum pulang. Tetapi khilaf itu kemudiannya tiada lagi apabila mereka menarik balik pendapat mereka sebelumnya, setelah mendapat tahu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memberi kebenaran kepada perempuan seperti itu berangkat pulang sebelum bertawaf wida. Hakikat ini dapat dilihat di dalam hadis kedua bab ini. Inilah kita tengok hadis yang keduanya. Memang Ibnu Umar mula dia kata tak boleh balik lagi, kena tunggu. Kalau lepas pada tawaf ifadah tu dia mari kotor, kena tunggu dulu sampai dia suci, lepas tu buat tawaf wida, lepas tu baru boleh pergi. Tidak tak boleh. Ini hadis yang kedua. Kita pergi kepada hadis yang pertama dulu. Aisyah meriwayatkan, dia kata, dia wayak kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, Safiyah binti Huyai, isteri Nabi lah. Safiyah binti Huyai ini isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berhaid, mari kotor. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa belakang isteri dia. Kali tu pasal dia pergi haji sekali ya. Nabi kita ni dia buat haji sekali ya. Bukan banyak kali. Sebab kita ni lebih kita pun nah. Sekali. Dia bawa isteri dia. Hikmahnya banyak lah. Hak ni gini berkait dengan perempuan. Hak ni suci, hak ni mai kotor kan? Kita hak sebelum tu Aisyah mai kotor. Pada masa ni dia suci dah. Ni orang lain pula. Isteri dia yang lain pula, iaitu Safiyah binti Huyai. Safiyah ni keturunan Yahudi. Keturunan Yahudi, isteri Nabi. Ini menunjukkan Islam dia tidak musuh dengan bangsa. Ya, kita benci kepada Yahudi tu buat perangai dia tu, amalan dia, jahat dia tu. Adapun keturunan orang panggil Bani Israel. Tapi ada juga kadang-kadang orang sebut Yahud. Sebenarnya Yahudi tu tak molek. Keturunan dia tu Bani Israel. Bani Israel. Dalam Quran sebut ya Bani Israel kan. Yahudi tu dia agama. Agama lain pula. Kalau kita kata Zionis ni pula lain pula, pecahan. Dia pula ada pula pegangan dan cara kerja dia pula, suku pula. Prinsip-prinsip dia. Dia ni daripada anak cucu Harun, Nabi Harun, Safiyah. Dan antara isteri Nabi hak paling comel. Dia ni paling comel. Dalam riwayat yang lain ada sebutkan Aisyah hak paling cemburu dia ni lah. Safiyah dia paling cemburu. Sebab apa? Safiyah ni comel orang dia. Bahkan ulama mengatakan hak paling comel hak ni isteri Nabi. Sebab itu tidak kena orang yang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam sayang kepada Aisyah ni sebab Aisyah ni paling comel. Tak kena. Nabi sallallahu alaihi wasallam sayang kepada Aisyah kerana agama. Nabi sallallahu alaihi wasallam sayang kepada siapa-siapa pun dia mesti ada kait dengan agama. Tidak kerana rupa, kerana keturunan, kerana apa, tak kena lagu tu. Itu silap, salah faham terhadap Nabi tu kalau lagu tu. Aisyah tidak. Hak comelnya hak ni. Tetapi Nabi sayang kepada Aisyah sebab dia tahu dah. Kira-kiranya Allah bagi tahu dia lah. Ni Aisyah ni lah yang akan banyak berjasa, akan banyak bawa ilmu dia, agama ni kepada umat dia. Di kalangan isteri dia hak ni paling banyak. Lepas tu adalah keistimewaan dia. Antaranya Nabi SAW mati di rumah dia. Kubur Nabi tu dalam rumah dia. Nabi tahu dah juga. Kira-kira sebab tu dia tanya semacam, esok mana saya? Esok mana? Dia tahu dah. Dia situ tempat dia. Kalau kita takut kan nak pergi mati dah. Kalau kita takut nak pergi mati, dia tanya dah. Bukan tanya tu setengah-setengah orang dia silap faham. Dia kata tanya tu maknanya dia ingat sangat kepada Aisyah, dia rindu sangat sebab Aisyah ni comel. Tak sesuai tu dengan Nabi tu. Dan duduk rumah isteri lain apa duk kecek lagu tu. Sakit hatilah, serah hatilah isteri lain. Dia nak jaga apa? Agama dia yang kita boleh belajar lagu tu. Jadi bolehlah kalau kita ada isteri ramai, kita kata kepada isteri ni biar dia sakit hati. Bolehlah, bukan Nabi buat gitu.
mestilah sakit hati, serah. Tak boleh. Hak Nabi duk tanya-tanya tu, kita kena pakai dengan makna lain yang sesuai. Sesuainya apa? Nabi tahu dah dia akan mati situ. Orang-orang hak lagu ni dia nak mati tu. Bukan sebab kita lari. Dia nak mati. Sebab bila mati, kau dekat dia dengan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada dah susah. Tak ada susah dalam dunia. Bila sudah mati, setiap orang ni, hak duduk amal ni kan, kita ni boleh pahala semacam kepada Nabi. Setiap orang, setiap umat dia tak ada buat, tapi boleh semacam. Susah tak ada dah. Dalam dunia tak ada. Pahala boleh semacam. Macam dia duduk buat. Itulah. Sebab tu tak ada using masalah mati ni. Tapi bukan bermakna kalau orang tu takut pada mati, maka kita kata iman dia tak ada iman kau tak kuat kau. Jangan, tak boleh juga kata begitu. Itu semula jadi manusia takut. Cumanya ada orang yang melepasi keadaan tu. Melepasi keadaan. Hak melepasi keadaan tu itulah. Kadang-kadang dia bangun nak syurga, dia ada benda lain tu yang jadi dia tu kuat tu. Nabi dia ada seorang sahabat tu kan, dia duduk makan buah kurma. Bila makan, bila jalan, kita kata kalau kita kata biadab lah makan, bila duduk ni, kita kata dah sahabat ni bila jalan dia tengah makan buah kurma. Lagu mana Rasulullah? Kalau saya mati perang, Nabi kata masuk syurga. Dia kata saya bangun syurga sebelah sana bukit Uhud, kata dia. Bangun syurga. Hati patut pergi perang mati. Buah kurma ada lagi mulut dia. Nak cik. Lagu tu dia ada tu keadaan lagu tu. Lagu tu memanglah tak takut, dah suka baru mati. Sebab itulah Sayyidina Uthman gapo kan, bila dia nak mati tu kan, orang nak jaga dia. Dia tahu dah tak boleh takdir Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada siapa dia boleh halal. Jagalah setara mana pun, 100 lapis pun. Kalau dia sudah tanda mati kena bunuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat dah ke dia tahu dah. Cuma bila tak tahu. Sebelum tu orang duduk kepung rumah dia, Nabi raya esok kita buka puasa sekali. Dia puasa esok kan? Esok buka puasa sekali. Orang mati dah raya nak buka puasa sekali. Sayyidina Uthman faham. Sebab tu dia tak kisah. Dia tidak lawan pun tak ada guna. Dia duduk baca Quran ketika orang bunuh dia. Orang-orang lagu ni kan, dia ada keadaan dia yang menyebabkan jadi tak apa, dia menghadapi dengan tenang. Kalau orang nak tolong dia tak perlu. Hak lagu ni kita dapat tahu melalui Nabi. Kita tak tahu kita terima, itu keputusan Allah. Kalau tahu pun lagu tu. Kalau tahu, kalau dia pisau jaga, tak jadi juga. Itu keputusan kauni orang panggil. Keputusan Allah, takdir Allah yang tidak dapat diubah dah. Dia akan berlaku. Sebab itu dia larang. Sayyidina Ali suruh anak dia pergi berkawan, tak sah. Tapi orang berkawan juga setakat mana hak boleh lah. Setakat mana itu. Dia tu dah, sebab dia tahu dah. Banyak sahabat-sahabat jenis gini. Sebab itu dia tidak pelik. Kalau kita tengok berlaku benda-benda tak takut ke mati, kuat sangat tu, dia ada benda. Kita hak tak nampak ni, kita pelik lah. Kepada hak yang mengalami benda-benda gitu, dia tak pelik. Lepas tu hak nak sininya Rasulullah SAW bersabda, mungkin dia akan menahan kita. Kalau lagu tu kau kena berhenti pula, pakat tunggu belakang lah kita. Kalau saya berhenti, orang lain pun akan berhenti juga. Akan berhenti juga sebab ikut Nabi. Tapi dia tidak, dia tawaf ifadah dah kan bersama kamu. Ada sekali dengan Nabi SAW tu kata, sudah dah. Kalau lagu tu tak apalah. Ini menunjukkan bahawa tawaf wida' itu bukan rukun, bukan wajib. Bagi orang yang kata tidak wajib lah, sebab tak ada Nabi SAW bayar dam untuk dia, tak ada. Ini lebih sesuai kita kata hak ni sunat.
Kalau wajib kena bayar dah. Ni tak ada. Dah balik begitu je, balik. Itu pengajarannya. Dan benda ni kalau royak pun boleh kan. Royak gini-gini ni, royak seperti kita ni, royak sini saja. Nah. Tetapi cara Nabi SAW mengajarnya, dia berlaku pada masa tu, lebih hidup lagi. Dan orang boleh berasa, dia duduk tunggu, dia duduk, mestilah duduk kecek air. Nampak kaya kena tunggu belakang kita ni. Adalah orang ni kecek tu. Lepas tu Nabi SAW jawab. Semua dalam keadaan ada tunggu-tunggu ni kan. Bila dia jawab, ingat molek lah. Gini hukum dia. Itu faedahnya. Boleh jadi kalau kita royak gini tidak secara praktikal tu kan, kurang menyerap masuk dalam hati. Tetapi cara Nabi mengajar ni, dia berlaku gitu. Orang tengok sendiri. Ni duk tunggu. Lagu mana ni? Duk tunggu, duk mikir, duk becah, ni kecek gini, ni kecek gini. Tiba-tiba mari jawapan. Itu lebih dalam lagi. Masuk dia ke dalam hati kita berbanding dengan kita royak gitu saja. Ini menunjukkan bahawa tawaf wida' itu bukan rukun. Hak tak boleh, hak kena tunggunya, kalau tidak tak jadi haji itu ialah tawaf ifadah. Bila tawaf ifadah sudah dilakukan, tak apa dah nak berangkat. Kalau perlulah. Hak moleknya kita tunggu. Kalau boleh kita tunggu. Kalau boleh kita tunggulah biar sempurna. Hak sunat-sunat tu kita buat. Kalau kata sunat pun kita buat juga. Tu hak moleknya. Apa lagi kalau lelaki yang tidak ada masalah haid, masalah gapo tu, buatlah apa ni tawaf wida' tu biar sempurna. Moga Allah SWT kata dah kan, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah kerana Allah. Sempurnakanlah haji dengan mana? Dengan kita buat segala-galanya, jaga belaka. Bukan hak rukun tu saja. Segala hak sunat dan wajibat haji tu kita jaga belaka. Seterusnya riwayat daripada Ibnu Abbas, katanya dibenarkan kepada perempuan berhaid untuk berangkat pulang apabila dia telah berhaid. Ibnu Abbas kata gitu. Ibnu Abbas ni orang besar lah. Semasa Nabi SAW wafat tu, umur dia tidak, itu dia baru balik ya. Tapi ilmu dia hebat. Dia boleh banyak ilmu dengan Sayyidina Umar. Ni anak murid, anak butir kita kata, Sayyidina Umar. Sebab tu dia boleh ilmu hebat, sebab ilmu Sayyidina Umar melalui Sayyidina Umar. Ibnu Abbas, terutamanya dari segi tafsir gapo ni, memanglah Nabi SAW doa khusus untuknya. Di sini pun pendapat dia yang dipegang, pendapat dia yang tepat. Dan Ibnu Abbas ni kalau di kalangan sahabat menjadi rujukan utama kepada mazhab Syafi'i. Itu kena maklum. Ibnu Umar di kalangan sahabat menjadi rujukan utama kepada mazhab Malik. Ibnu Mas'ud menjadi rujukan utama di kalangan sahabat. Kemudian tu ada macam tokoh-tokoh tu di kalangan sahabat. Itu rujukan utama dalam mazhab Hanafi. Dalam mazhab Ahmad, rujukan utama di kalangan sahabat iaitu Abdullah bin Amr bin Al-As. Abdullah bin Amr bin Al-As, itu rujukan utama. Ibnu Abbas kata dibenarkan kepada perempuan yang berhaid untuk berangkat pulang apabila dia telah berhaid. Yakni selepas dia melakukan tawaf ifadah lah. Ibnu Umar di peringkat permulaannya berpendapat perempuan seperti itu tidak boleh berangkat mula-mula. Ibnu Umar kata lagu ni seperti kita baca saat ni dalam nota saat ni. Antara yang berpendapat begini supaya Ibnu Umar ni Zaid bin Thabit. Ada juga dalam setengah-setengah kitab disebutkan ayah kepada Ibnu Umar di sini, Sayyidina Umar pun begitu juga berpendapat dulu. Iaitu tak boleh, kalau selagi tidak tawaf ifadah tak boleh, dia kena tawaf wida' tak boleh balik, kena tunggu suci, lepas tu tawaf wida', lepas tu baru balik. Itu pendapat Sayyidina Umar, Zaid bin Thabit dan Ibnu Umar dulu. Lepas tu Ibnu Umar dia tak tahu. Ini menunjukkan
sahabat-sahabat yang hebat-hebat ni kan, tidak semua tahu juga hadis Nabi-nya, tidak semua tahu. Dengan sebab itu kalau kita kata dia tu alim, tapi ada dia benda hak dia tak tahu, tak apa. Jangan kita pandai lekeh pula, jangan kita tawar pula. Tak boleh lagu tu. Sebab ilmu ni luas. Ilmu luas. Sahabat-sahabat dia tak tahu. Lepas pada dia tahu, dah orang royak pada dia, Nabi benarkan. Dia berubah pendapat. Ni Ibnu Umar. Zaid bin Thabit pun lagu tu juga, rujuk tarik balik pendapat dia. Dulu dia pendapat gitu, bila dia tahu, orang lain royak. Yang ilmu ni, kalau agama ni, orang royak daripada Nabi, hak tu ilmu. Hak fikiran kita kena ubah kalau bercanggah dengan hak tu. Padahal dia, pendapat dia tu berdasarkan ijtihad dia. Dah kan sebelum pada tu, takkanlah dia nak keluar pendapat suka hati, tapi dia tak tahu. Oleh kerana dia tidak tahu, gitu ijtihad dia. Bila orang royak hadis, tak ada, berhentilah. Dia pun kalau orang tanya dia, royak Nabi SAW telah membenarkan kepada mereka. Dan kalau Nabi benar, siapa saya nak halal? Benar, Sayyidina Umar, ada orang tanya dia, bagaimana tuan kalau orang tu telah tawaf ifadah, lepas pada tu dia tak tawaf widak lagi, dia mari kotor, bagaimana? Sayyidina Umar kata kena tunggu. Orang tu kata tapi Nabi kata boleh balik dah. Sayyidina Umar bahas lalu orang tu, bapa mu dah tahu Nabi kata mu duk tanya aku lagi. Dah mu tanya, mu tahu dah Nabi kata boleh, mu tanya aku lagi. Nak lawan hak aku dengan dia? Mu nak sudi ke apa? Nah. Marahlah, tak boleh, bukan lagu tu cara je. Dah tahu buat apa tu. Kalau boleh royak kat aku. Royak kat aku tahu aku akan ikut lagu tu. Tu dia marah. Orang yang setelah tahu hak Nabi nak ikut hak lain lagi, dia marah. Jangan ikut walaupun aku pun. Itu pendapat. Hak Nabi ni wahyu lain. Dia marah. Itu tindakan Sayyidina Umar. Di sini menunjukkan kita, kedudukan kita ni, umat ni, walaupun semulia-mulia umat, sahabat, semuanya kena hadis. Hak kemudian ni pun lagu tu juga. Tak lagi. Jangan duduk utama orang lain lagi. Jangan duduk kata iman kita tidak gitu. Tak boleh main lagu tu. Kita ikut Syafi'i tidak kata lagu tu. Padahal dalam hadis tu kan, kita tak sepakat lagi. Tak boleh lagu tu. Ni tengok orang-orang besar, betis lagi, besar lagi daripada Imam Syafi'i, besar lagi daripada Imam Abu Hanifah, daripada Imam Malik. Dan ni pun kalau hadis betis lagi. Itu kaedahnya, barulah betul. Kalau duk main iman kita lebih besar lagi, bahaya tu, bahaya. Tak boleh. Dan semuanya ini mereka tengok dah Nabi bagi kemudahan, terima. Sepatutnya kita hak kemudian ni pun begitu. Jadi orang hak kata tak boleh ngaji hadis jadi mudah dah. Tak kena tu lagu tu. Ngaji hadis kita tahulah hak Nabi. Hak Nabi lebih daripada hak lain. Tapi ada juga orang kata, tapi kita tak tahu hadis tu boleh pakai ke tidak lagu mana, apa kita ngaji setara mana. Dia kata masalahnya kalau kita tahu yang hadis tu dipakai oleh sekian ramai orang di kalangan imam-imam, berapa ramai pakai, tak boleh pakai lagi kalau lagu tu. Tak boleh pakai lagi. Imam tu kata boleh pakai, dia pun duduk pakai lagu tu. Orang-orang besar, kita tak boleh pakai lagi. Pas setara mana baru boleh pakai. Tak boleh. Dia kena tak kira siapa-siapa, asalkan orang-orang yang diakui dalam agama Islam ni, tokoh-tokoh yang diakui, tak kira dia mazhab kah, barulah boleh. Kalau tidak, tak dapat edah ngaji Bukhari ni. Tak dapat edah. Bukhari riwayat lagu ni kita tak sepakat juga. Orang lain riwayat hak mudah, kita tak sepakat juga. Tak pakai hak payah macam mana? Tak kena tu. Gitulah pengajaran daripada hadis ini. Dan nampaknya kita sekat tu lah dulu hari ni kan, pasal kita ada program pula lepas pada ni. InsyaAllah sekat tu dulu. Wallahu a'lam. Akhirul da'wah. Alhamdulillah. Kita sekarang ni
boleh tak cepat. Kalau sekiranya ada persoalan kepada muslimat, saya bukakan ruang masa. Hari ini kita ada program peresmian Pusat Pengajian Al-Quran Darul Kautsar di Kuchilong. Jadi kita nak ke sana sebab program bermula pada pukul 12.30 tengah hari. Dan di pantai ini ada surat jemputan untuk ke sana, dan di belakang surat jemputan ni terdapat peta bagaimana hendak ke sana. Boleh pergi ikut jelawat senang sikit. Ikut peringat. Kita pergi ikut jelawat mudah sikit. Ikut peringat. Daripada peringat pergi sana. Tapi macam saya daripada Cepa dan Lalat ni, saya akan pergi ikut apa ni Cawan Pak Binjai. Saya tunggu Cawan Pak Binjai, saya pergi ke Bukit Marak tu, atas tu ada Pekelang. Tu tinggi Pekelang, jumpa ujung tu dekat kanan balik pergi ke Bukit Kuchilong. Kalau saya lah, kebiasaan di situ. Kalau orang yang belah sana mungkin dia nak pergi ke Peringat, dan dari sini lah selalunya. Ya. Pau 5 boleh kan? Okey. Kalau tak ada soalan, saya di sini pada saya ni ada lagi 5 naskah nota yang sekarang ni, iaitu bab 6, bab haid, dan ada bab mandi janabah bab 5 yang 4. Kalau siapa yang tertinggal ataupun